yang masih direzekikan Allah untuk hadir di dalam majlis ilmu pada petang ini. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Kuliah asar kita ini di bawah saluran Google Meet adalah diurus tadbir oleh yang berusaha pengurus di Gema Nur Iman, Puan Rosniati binti Mansur dan Barisan AJK Gema Nur Iman. Majlis kita ini akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan masih kita dalam pengajian kita hari ini masih rukun iman yang keempat ya Ustaz. Empat ke lima? Itulah. Bagi memberkati majlis, saya mohon izin Ustaz untuk memimpin bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, juga kepada kedua bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin dengan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhi najid. Sihat semua? Segar petang-petang ni? Kena kopi? Kopi, teh tarik, teh tolak, teh jatuh, teh lompat. Mudah-mudahan semuanya sihat walafiat insya-Allah. Hari ini kita masuk dalam rukun iman yang kelima kan, berkenaan beriman dengan hari akhirat. Hari itu kita dah cerita kan, sedikit. Laju-lajulah. Beriman setiap orang bila usianya habis pasti dia akan mati, betul? Kita semua usia kita dah ditentukan oleh Allah ke belum? Dah ada dia punya ukurannya ke belum? Sudah. Dah ada ketetapan Allah belum? Kita meninggal umur berapa? Sudah ada. Di mana? Sudah ada Semua sudah ada. Betul. Cuma kita saja yang tidak tahu perkara gaib akan datang. Kita yang tak tahu. Tapi sudah ada Jadi sampai masa bila usia kita habis, pasti kita akan meninggal dunia. Sebab tu kata guru saya dulu diingatkan, amar ma'ruf nahi mungkar tidak akan mempercepatkan ajal dan tidak akan mengurangkan rezeki kita. Jadi kalau ada orang dia buat mencegah kemungkaran, dia rasa takut kalau mencegah kemungkaran nanti susah nak berniaga, susah nak apa, susah nak berniaga, cek makan ke, susah apa istilahnya. Tak boleh rasa gitu sebab apa pun kita buat amar makruf nahi mungkar, dia tidak boleh mengurangkan atau melambatkan, dia tak akan mempercepatkan ajal dan dia juga tidak akan mengurangkan rezeki. Dasarnya tak akan kurang, hakikatnya tak kurang. Sebab rezekinya semua dah ditentukan oleh Allah. Kita buat amar makruf ke tak buat ke, jawapannya mati sampai masa mati, mati juga. Baik Jadi mati itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, yang bernyawa pasti merasai mati. Itu beriman dengan akhirat. Kemudian setelah mati, dia tu maknanya manusia ni akan berpindah ke alam kubur. Ataupun kita sebut alam barzakh. Barzakh maknanya pemisah. Barzakh maknanya apa? Dalam Quran ada barzakhul la yabghiyan. Ada satu ruang, ada satu pemisah sehingga kan yang sini tak melintas ke sini, yang sini tidak melintas ke sini. Jadi pemisah disebut alam barzakh. Jadi itu dikira sebagai macam pintu masuk akhirat lah. Walaupun belum berlaku kiamat, kita dah pergi alam barzakh. Itu kira awwalu manazilil akhirah. Peringkat pertama dalam peringkat-peringkat menuju ke alam akhirat. Tapi dalam alam barzakh ni adalah beberapa perkara. Semuanya tak sama dengan dunia.
Sudah tidak sama keadaan kita. Kita akan bersorangan nanti, seorang diri. Kita hanya ditemani oleh amalan kita. Ketika itu orang yang kita kejar selama ni dia tak ikut kita. Harta dunia yang kita kejar selama ni dia pun tak nak ikut kita. Anak-anak yang selama ni kita nak sangat dia duduk dengan kita, nak sangat pergi rumah dia, dia pun tak nak ikut kita. Yang ada sama-sama dengan kita nanti adalah amalan kita. Baik, Kemudian dalam kubur akan disoal dengan soalan-soalan berkenaan apa? Iman. Mula-mula nanti akan disoal berkenaan apa? Iman. Siapa yang akan disoal? Secara umum semua mukallaf akan disoal. Siapa mukallaf? Orang yang baligh, masa mati dia baligh, masa mati dia berakal dan telah sampai kepada dia dakwah Islam. Maknanya kalau ada seorang itu dia beragama Hindu, dia bukan masuk kubur tau, masuk alam kubur. Ada orang mati tak dikuburkan. Contohnya dia mati dibakar. Tapi dia sudah pun berada di alam kubur. Ada orang mati mungkin digantung. Kalau dekat Indonesia tu ada yang mayat-mayat tu digantung kat pokok-pokok. Dia awetkan. Pernah tengok? Digantung dekat pokok-pokok. Jadi kalau kita datang kawasan perkuburan dia, kita akan tengok banyak mayat tergantung-gantung lah. Mayat tergantung-gantung. Cara dia gitu. Ada kepercayaan gitulah lebih kurang. Saya pernah tengok kat YouTube tu. Tapi dia atas alasan keagamaan dia lah. Jadi dia mungkin dapat izin daripada pemerintah, cara apa kita sebut pengebumian dia, tapi dia bukan pengebumian, tak ke bumi pun, dia ke pokok, pengepokokan. Pengepokokan ada ke? Pengepokokan, mempokokkan orang. Wallahu a'lam. Tapi ceritanya apa pun keadaan dia tetap berada di alam kubur. Atau ada orang mungkin dia mati dekat kutub utara dalam ais. Ada dengar tak rakyat Malaysia yang sekarang hilang dekat mana tu? Ada dengar cerita, berita? Tak ada kan? Tak ada dengar, tak diikuti. Yang dah cari dah berhari-hari belum jumpa lagi ni. Dekat Everest. Everest. Dekat Everest kan. Mudah-mudahan dia selamatlah. Mudah-mudahan dia dalam pemeliharaan oleh Allah. Tapi rekod-rekod yang sebelum ada orang yang dia tu meninggal dunia tertimpa dengan ais. Setelah beberapa tahun dijumpai pula dia dah membeku. Membeku dalam tu. Maknanya dia tak ditanam ke apa ke. Tapi tetap orangnya telah meninggal, sudah berada di alam kubur. Maknanya soalan-soalan berkenaan iman, kalau dia mukallaf, dia akan ditanyalah dan telah pun ditanyalah. Alam dia berbeza. Namun, bagi orang yang tidak mukallaf, maka jawapannya ialah dia tidak disoal. Menurut sebagian ulama, dia tidak disoal. Selesai. Contoh, orang gila. Gila sejak lahir. Sampai saat dia meninggal, dia gila. Atau dia meninggal ketika belum balik. Tidak balik, baru 10 tahun. Belum balik, baru 6 tahun, baru 4 tahun. Maka orang yang seperti ini tidak mukallaf. Dia tidak disoal menurut sebagian ulama. Lalu bahagian mereka adalah bahagian syurga. Lepas tu kalau ada anak OKU, anak yang dia punya mental tak sihat dari kecil sampai ke besar, dia sebut sebagai anak syurga. Anak syurga tu dengan makna yang tadi itulah. Bila meninggal dalam keadaan dia bukan mukallaf, dia masuk syurga. Kita je lah tinggal. Rupanya ada ahli syurga yang didahulukan kehidupan mereka di dunia ini secara hukum. Dia tu ditempatkan oleh Allah dalam syurga untuk menguji kita yang manusia ni, yang mukallaf ni, sejauh mana kita memberikan santunan pada mereka. Baik, seterusnya. Di alam kubur ada azab kubur. Kita orang Islam yakin adanya apa? Azab kubur. Sebab tu Nabi suruh kita minta lindung dari azab kubur. Masa bila bagus kita baca? Lepas tahiyat akhir, sebelum beri salam. Lepas tahiyat akhir, bila? Sebelum beri salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam
wa min azabil qabri. Rasulullah suruh kita minta perlindungan Allah dari azab kubur. Maknanya azab kubur ada lah. Cuma mudah-mudahan kita tak kena azab kubur. Kemudian bila ada juga yang namanya nikmat kubur. Jadi Rasulullah yang bersabda al-qabru, imma kubur tu sama ada raudatun, taman di antara taman-taman syurga, atau kubur tu adalah lubang dari lubang api neraka. Dia belum neraka lagi. Dia belum syurga tapi taman di antara taman-taman syurga. Indahlah maknanya. Ada anugerah khas lah Allah beri. Dan dia lubang daripada lubang api neraka. Belum neraka lagi. Tapi lubang dari lubang. Macam mana? Wallahu'alam. Mudah-mudahan yang lubang tu kita tak alamilah. Terus tak alami. Bayangkan kita sorang-sorang kat situ. Dan dia bermula sekejap lagi. Lepas kita mati je dah start benda tu pada kita. Sebentar saja lagi. Sejurus kita meninggal, maka ketika itu kita sudah gementar apa bahagian kita sekejap lagi. Seketika orang-orang yang mengurus jenazah kita ni sudah pun semua meninggalkan kita. Atahu malakan, akan datang kepada dia dua malaikat. Maka malaikat tu akan tanya kepada kita soalan-soalan berkaitan iman, Tuhanmu, Nabimu, kitab panduanmu. Dan ketika itu, selepas daripada itu, jawapan kita tu akan memberi kesan kepada sama ada kita diberikan nikmat kubur atau na'udzubillah kita diberikan azab kubur. Sikit lagi di depan kita. Di depan kita maknanya sejurus selepas kematian kita. Di situ bermula realiti kehidupan. Yang sekarang dekat dunia ni cuma ujian, permainan. Innamal hayatud dunya la'ibun. Hanya saja kehidupan dunia ni adalah permainan. Walahwun, sesuatu yang bersifat gurau-gurau senda sahaja. Bukan yang betul-betul kehidupan hakiki, bukan. Para sahabat dulu dia baca satu syair, Allahumma la isha illa ishal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan yang sebenar melainkan kehidupan akhirat yang sebenar. Dunia bukan kehidupan sebenar. Kita sudah keliru. Kita sudah tertipu. Kita sudah tersilau. Kita nampak yang best itu adalah best. Yang tak best itu adalah tak best dekat dunia. Padahal banyak benda yang tak best. Tapi kerana ada hawa nafsu kita, kita tengok tak best. Baca Quran tak best. Zikir tak best, solat tak best, beribadah tak best, duduk majlis ilmu tak best. Yang rasa tak best tu bukan hakikat baca Quran tak best. Tak seronok, bukan. Tetapi nafsu kita yang mendorong kita, orang dan sesiapa pun yang berfikir begitu. Sebenarnya baca Quran sangat seronok, lazat. Tapi kita anggap dia beban. Dan dia dilihat sebagai satu beban. Menutup aurat dianggap beban. Taat pada suami dianggap beban. Taat pada Allah Rasul dianggap beban. Mematuhi solat, laksanakan solat dipikirkan beban. Jauhi perkara yang haram dipikir itu beban, susah. Mematuhi hukum hakam dia rasa benda ni macam berat lah. Sebenarnya yang berat bukan hukumnya. Sebenarnya yang beban bukan Qurannya, tapi nafsunya. Sebab tu kita dinamakan mukallaf. Mukallaf maknanya orang yang dibebankan dengan hukum. Kenapa nama dia dibebankan? Kerana asas manusia tu dia ada iman dan ada nafsu. Ada akal, ada nafsu. Bagi malaikat, semua perintah-perintah Allah kita tak namakan beban. Dan mereka pun kita tak sebut sebagai mukallaf. Orang yang dibebankan. Walaupun tugas malaikat lagi banyak, bukan lagi banyak, lagi berat daripada kita. Ada yang diperintahkan sujud sepanjang hidup. Ada yang perintahkan rokok sepanjang hidup. Ada yang diperintahkan angkat gunung, alihkan hujan. Dia punya tugas lagi dahsyat, lagi berat-berat. Tapi para malaikat tidak terasa beban dan mereka tidak dipanggil orang yang dibebankan. Sebab salah satu faktornya ialah mereka Allah jadikan tidak ada hawa nafsu. Kita ada hawa nafsu. Oleh kerana kita ada hawa nafsu, maka segala perkara ketaatan memang ada beban. Jadi kita bila dah kenal, buat apa kita nak tahu benda ni? Kenapa kita nak kena tahu ni? Supaya bila datang gangguan fikiran dan hati kita, menganggap hukum agama ni susah. Bab solat ni leceh lah, susah lah. Bab aurat ni susah lah. Bila datang je situ, kita tahu. Itu adalah bisikan hawa nafsu kita pada kita. Kita kena tahu dulu.
Supaya kita tak anggap itu sebagai pendirian. Kita tak anggap itu sebagai diri sebenar. Kan pernah tak orang cakap gini, saya ni dah balik semula ke macam perangai lama sebab saya tak nak hipokrit. Saya nak jadi diri saya sendiri. Itu, bisikan itu, soal dia nak jadi nakal balik semula, itu satu perkara. Tapi dia tak ada ilmu dan tak ada pengetahuan bahawa yang dia buat, dia rasakan hukum hakam agama tu sebagai beban tu sebenarnya adalah pendirian nafsu dia. Dia tak tahu beza. Ini bisikan ilham malaikat ke, hawa nafsu ke, godaan syaitan ke. Dengan kata lain, kita belajar rukun iman ni untuk kenal diri kita sendiri. Dalam diri kita ni, part mana yang sebenarnya bisikan iman, yang mana satu sebenarnya bisikan hawa nafsu. Supaya sekurang-kurangnya ketika kita tergoda, terikut, tertunduk, tergagah, kalah dengan hawa nafsu, kita tahu bahawa itu pada dasarnya adalah kesalahan diri kita. Kita mengakuinya dan kita, walaupun kesalahan tu kita buat, tapi mudah untuk kita mengakui bahawa itu memang kesalahan diri kita dan kita sebenarnya sedang terikut, tertunduk dengan hawa nafsu. Kita berani berpendirian begitu, walaupun kita salah, kita tahu. Yang bahaya adalah buat salah, kemudian menganggap yang buat kesalahan yang sedang dibuat ni sebagai satu perkara yang baik. Yang tu kita tak nak. Kita tak nak pada diri kita. Urusan orang lain cerita lain. Pada diri kita, kita tak nak macam tu. Baik penting iman kepada akhirat. Okey, kemudian akhirat bagi seseorang dikira bermula apabila dia meninggal. Saya kalau dah meninggal besok, katalah saya meninggal, gema Nur Iman masih lagi berlangsung seperti mana biasa, jangan lupa lah, kirim-kirimkanlah apa-apa yang elok. Ustaz nak apa? Ketupat ke rendang? Tak ada faedahnya ketupat rendang. Ustaz nak kirim apa? WhatsApp ke? Tak adalah. Saya yang perlu doakan supaya Allah ampunkan kesalahan saya dan Allah terima amalan saya. Dua je lah saya minta. Nak baca Fatihah, tak baca Fatihah, tak kisah. Nak Yasin, tak ada Yasin, tak kisah. Tahlil, tak kisah. Tapi pokok pangkalnya doakan supaya dosa saya diampunkan dan amalan saya diterima oleh Allah. Saya nak minta tu je, lain tak ada. Lain tak ada. Masa kat dunia ni saya minta Allah jaga, tolong ikhlaskan hati saya. Tu je. Banyak sikit, dapat buat banyak ke, dapat buat sikit ke, apa ke, saya fikir jalan aja, terus je. Tapi yang mustahak kuncinya ikhlas. Kuncinya saya minta supaya Allah bagi saya ikhlas lah. Kalau Allah bagi saya ikhlas, saya dah happy lah, gembira lah. Hati tu dah gembira, lain tak ada fikir sangat. Lepas dah meninggal, dosa ampun. Sebab akhirat untuk saya dah bermula. Bila saya meninggal nanti, akhirat untuk saya dah bermula. Yang saya sayang sangat kat dunia ni semua tak nak ikut saya. Kereta saya, rumah saya, tanah saya, mak bapak saya pun kalau saya meninggal dulu pun dia tak nak ikut. Isteri saya pun sama. Isteri sama. Sampai hari tu saya kumpulkan mak ayah saya dengan isteri saya berbual, cakap. Saya kata apa yang ada dalam hati saya hari ni saya nak cerita. Saya kata apa? Banyak benda lah saya cerita tentang harta, tentang mak saya, tentang bapak saya, tentang isteri saya, tentang adik-beradik. Semua yang patut saya cakap, saya cakap. Itulah masa hari raya saya kumpulkan mak saya tu. Ada benda saya kata saya nak cakap. Setelah bertahun-tahun saya tak pernah cakap, hari ni saya nak cakap. Saya kata mungkin lepas ni kalau saya tak sempat cakap, saya dah selesai cakap. Okay. Salah satu daripada benda, tak payahlah tahu semua kan apa yang saya cakap kan. Tapi cerita salah satunya, saya cakap dengan mak saya, dengan adik-beradik saya. Adik-beradik saya ada seorang yang ada masa tu, iaitu adik perempuan saya. Saya cakap dengan dia, besok kalau saya meninggal, katalah, ada banyak perkara lah yang saya sebut. Salah satunya tentang isteri saya. Besok kalau adik saya meninggal, saya orang yang tak suka adik-beradik saya mengukur sayangnya isteri saya kepada saya tu berdasarkan kepada dia kahwin lain atau tidak. No.
Jadi saya cakap dengan dia, besok saya tak naklah adik-beradik saya nanti bila saya meninggal, isteri saya dalam iddah, lepas dia dah habis iddah, dia kahwin dengan orang lain kan. Nanti adik-beradik saya berfikir, akak ipar aku ni tak kenang ke dulu. Apa? Abang aku dululah gini, apa semua. Saya cakap, tak ada. Cerita dah meninggal, sayang kepada orang meninggal ni bukan bermakna dia tak kahwin atau dia kahwin. Itu bukan ukurannya. Yang mustahak, doakan keampunan orang ini yang dah meninggal, saya lah. Dan mohon kepada Allah agar amalan diterima. Yang hidup, kalau berkahwin lain adalah baik untuk diri dia dalam urusan agama, peribadi dan akhirat dia, maka dia mesti kahwin. Jadi tak ada istilah sampai hati abang aku baru meninggal habis iddah je terus kahwin lain. Tak ada. Saya tak ada cerita sampai hati tak sampai hati, ukuran bukan kat situ. Tu penilaian siapa tu? Penilaian hawa nafsu. Dia ingat hawa nafsu tu orang nak kahwin. Bukan. Menghalang orang lain kahwin dengan sebab yang tidak mengikut syarak, itu namanya mengikut hawa nafsu. Bukan orang yang nak kahwin. Orang sekarang ni bila cerita nak kahwin aja tapi ikut jalan syarak, dia ni ikut nafsu. Yang menghalang manusia untuk jalan yang baik pada ketika dia membuat keputusan. Jadi saya bukan suruh isteri saya kahwin lain dan bukan tak kasih kahwin. Bukan. Saya tak nak masuk dalam keluarga saya, dalam adik-beradik saya nanti, cara fikir yang tak betul tentang akhirat. Saya ajak semua dia bukan soal kahwin sebenarnya. Tapi soal beriman dengan akhirat. Apa yang penting untuk urusan akhirat, maka di dunia kita buat. Sebab dia betul dan penting untuk akhirat. Jadi kalau dia kahwin, jumpa satu jodoh yang lebih baik dari saya untuk urusan dunia dan akhirat dia, maka kena kahwin lah. Kena kahwin lah. Tapi kalau tidak, jawapannya lebih baik tidak kahwin. Macam itulah. Tapi jangan mengukur nanti sebab tak sampai hati. Sebab apa? Cara cakap macam tu, orang yang tak ada fikir matlamat akhirat. Saya tak nak adik-beradik saya ada fikir macam tu. Orang kat luar kita tak boleh nak suruh dan apa. Tapi adik-beradik saya kira-kira saya boleh suruh lah. Jangan buat penilaian yang macam tu. Jadi saya cakap, depan mak bapak saya, depan isteri saya, depan adik-beradik saya yang ada wakil. Jadi supaya dia terang pendirian saya tu macam mana. Jadi saya cakap lah pendirian saya tentang harta, tentang rumah, tentang apa tu semua, tak apalah. Tapi saya nak cerita tu, akhirat saya dah bermula, jadi sesuatu yang penting untuk akhirat saya tu lebih mustahak. Kita pegang je, wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Itu je pegang. Jadi kita pula bila, sebab tu saya kadang pelik ada orang dia ayah dia nak kahwin, dia menentang. Kalau menentang, sebab apa? Kalau semata-mata kerana saya tak kesian ke kat mak, itu bukan cara fikirnya. Maknanya dia kena belajar balik dari rukun iman. Walaupun dia dah hafal rukun iman yang 6, maknanya dia belum menghayati kandungan input dari rukun iman. Oh Ustaz, maknanya kalau kita belajar rukun iman, maknanya kita tak boleh halang bapak kita kahwin lah. Tak. Halang boleh, tak halang boleh, itu bukan ceritanya. Itu ceritanya apa yang ada dalam otak dan hati awak ketika awak tak kasih bapa awak kahwin lain. Saya tak peduli dia kahwin atau tidak. Bukan itu isunya. Kenapa awak halang? Kerana kesianlah kat mak. Kesian kat mak, itu ke cara kesian kat mak untuk urusan akhirat mak? Atau yang awak cakap kesian tu, kenapa tak kesian masih dihidup? Masih dihidup awak balik kampung. Awak ada tolong cebokkan dia. Awak ada tolong hantar hospital kat dia. Awak ada tolong suap makan kat dia. Masa dia hidup, awak tak sebut pula contoh awak sepatutnya kesian pada mak. Tapi bila orang dah meninggal, awak pula ajar bapa awak cara kesian kepada almarhumah yang telah meninggal dunia. Jadi saya cakap dengan orang ni macam tu, saya cakap nanti dulu. Awak kalau tawaduk, tunduk, boleh belajar macam mana cara kesian yang betul. Dan macam mana cara kesian yang tak perlu. Sebab tak ada faedah apa pun dengan cara begitu. Jadi cara fikir. Tapi Ustaz, kalau gitu, kalau bapak saya kata akhirnya dia tak nak kahwin, urusan bukan pasal kahwin. Bukan tentang kahwin atau tidak. Tapi yang saya bimbang, apa yang awak fikir untuk kebaikan akhirat mak awak yang dah meninggal, dan apa kebaikan akhirat untuk bapa awak yang masih hidup. Awak senaraikan kebaikan akhirat mak awak yang sepatutnya awak buat pada hari ini, dan apa kebaikan akhirat bapa awak
yang dia sekarang seorang diri hidup kat dalam dunia ni? Ada tak benda-benda dunia yang dia boleh dapat tapi bagus untuk urusan akhirat dia? Awak senaraikan 10-10, hantar kat saya kertas, tulis. Nanti saya cerita satu persatu. Mana betul, mana silap, gini. Bila kita minta dia senarai, dia baru fikir. Apa kebaikan akhirat? Akhirat saya tak tanya dunia. Dunia nanti saya tunjuk. Akhirat. Dia baru terfikir. Baru dia nak fikir. Kebaikan akhirat. Kalau bapa aku kahwin dengan tak kahwin, apa kaitan akhirat mak aku? Aku fikirlah sendiri dulu. Saya bukan tak nak bagi jawapan. Supaya dia sendiri bawa dorong diri dia. Sebab kita nak dia faham nilai akhirat. Tapi akhirnya kahwin atau tak kahwin bukan isunya. Membina minda kepada akhirat. Cara fikir kita ni pun, hati kita ni pun sebenarnya belum cukup seperti mana orang-orang soleh dan para nabi. Bayangkan yang saya cerita ni sebenarnya hanya tipis bagi orang yang memikirkan tentang akhirat. Cuba bayangkan, agaknya orang-orang soleh dulu, para sahabat nabi, bila fikirkan semata-mata akhirat, dunia ni mereka ambil lalu saja. Akhirat mereka betul. Sebab itulah mereka sanggup apa saja kan. Perasan tak? Kita nak sampai ke sana memang jauh, tapi saya ajak masing-masing kita sekurang-kurangnya pada peringkat inilah. Peringkat yang simple. Boleh faham tak maksud saya ni? Bukan maksud saya ni cerita kahwin, ini bukan cerita kahwin. Ini bukan cerita kahwin ke tak kahwin ke apa, bukan. Saya bukan khusus cerita tentang itu. Saya nak cerita tentang pentingnya kita beriman dengan adanya hari akhirat. Bukan hafal. Kalau hafal semua dah hafal dah. Rukun kelima. Ada orang kata, Ustaz, hari ni belajar apa rukun iman? Oh, rukun iman saya dah tahu. Mari sini. Kita nak tengok dia tahu ke tak tahu. Tengok ketika kesusahan datang, ketika apa datang, boleh tak dia bawa iman kepada akhirat tu macam mana pendirian yang dia nak pegang dalam sesuatu perkara. Baik, kemudian bagi alam dunia yang kita hidup sekarang ni, dia akan berakhir dengan berlakunya hari kiamat. Bila berlaku kiamat, selesai. Malaikat mati, syaitan iblis mati, jin mati, binatang mati, manusia matilah. Semua yang hidup semuanya akan mati. Semua alam ni hancur. Dunia dan seisinya semuanya akan hancur, mati dan semuanya musnah. Habis semua sekali, hilang, hancur semua sekali. Itu tiupan sangkakala. Dikatakan sekarang ni malaikat Israfil memang sedang bersedia untuk meniup pada sur. Sur tu satu alat untuk dia tiup. Bila dia tiup aja berlaku hari kiamat. Ustaz, dia ready saja. Sebahagian ulama katakan dia memang ready. Dia ready gitu je, gitu. Selama ni dia gitu je. Selama ni dia gitu sajalah menurut sebahagian ulama. Malaikat ni kan saya dah sebut tadi, dia tak rasa beban. Kan kata dia buat tadi, bukan mukallaf. Sebab dia tak ada nafsu, dia tak rasa tu beban. Semua yang sujud tu, sujud dari sejak dia dicipta sampailah berlaku kiamat. Kerja dia sujud. Ada malaikat yang kerja dia bertasbih di sekitar arasy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah berterusan. Jadi macam tu cerita dia. Dunia hancur, malaikat semua mati, apa semua dah hancur. Dan kemudian pada saat itu nanti, pada satu itu dia akan ditiupkan sur, lalu semua manusia akan dibangkitkan. Ini adalah tiupan sangkakala yang kedua. Allah perintahkan malaikat Israfil, dihidupkan malaikat Israfil, ditiupkan sangkakala yang kedua, semua bangkit. Siapa bangkit? Malaikat. Siapa bangkit? Manusia. Siapa bangkit? Jin. Siapa bangkit? Iblis, syaitan. Siapa bangkit? Binatang-binatang. Tapi nanti yang hisap bukan semua. Yang akan dihisap apa? Manusia dan jin. Manusia, jin hisap . Nak kira pahala apa semua kan? Malaikat tak hisap. Malaikat tempatnya tempat yang baiklah, syurga. Kecuali malaikat yang memang ditugaskan jaga neraka tu, cerita jaga neraka. Tapi malaikat pada dasarnya tempat yang baik. Syaitan, iblis, tak ada hisap. Terus memang Allah dah sumpah dia. Daripada dulu dia derhaka, tak puas hati tu, Allah laknat dia sampai hari yaumi yub'atsun ila yaumil waqtil ma'lum. Sehingga ke hari pada waktu yang memang sudah diketahui akan dijanjikan sudah. Jadi memang dia tu dilaknat terus, masuk neraka. Jin sama dengan kita, akan dihisap.
Jin akan dihisap. Manakala yang namanya binatang diselesaikan hak-haknya. Binatang dulu ada kambing yang ada tanduk, dia gaduh dengan kawan dia yang tak ada tanduk. Dia tanduk kawan dia. Besok hari kiamat, hari dah dibangkitkan, diberi peluang kepada kambing yang dulu tak ada tanduk, maka dia beri peluang untuk membalas semula. Dia balas lah, tuntut dia punya hak lah. Dia balas. Lepas dia dah balas, jawapannya mereka pun hancur. Sebagian ulama kata hancur umpama tanah menjadi tanah. Sebab itulah orang kafir bila dia tengok binatang lepas dah selesai hancur jadi tanah, tak ada kena seksa, tak ada kena apa, mereka pun sebut macam kita baca dalam surah An-Naba kan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ketika itu orang kafir akan mengatakan, ya laitani, alangkah baiknya kalau aku ini kuntu turaba, kalau aku ni bukan orang. Alangkah baiknya kalau aku ni jadi tanah bagi bagus. Sebab tanah tak kena seksa, tak kena apa, selesai terus. Ini dia dah menggigil ketakutan, azab dah menanti. Itu ketika itulah. Tak tahu bayangkan macam mana keadaan kita pada masa itu. Mudah-mudahan Allah tempatkan kita orang yang soleh. Allah naungkan kita dengan naungan arash. Allah jauhkan kita daripada kesiksaan dan kita gementar masa tu. Sebab akan dipanggil nama kita nanti. Masa tu akan ditayangkan segala apa yang kita buat. Bila dipanggil nama kita, walaupun ada sejuta orang nama sama dengan kita sekalipun, tapi bila dipanggil nama kita, maka kita tahu bahawa itulah nama kita dipanggil. Ketika itu kita bawa amalan kita, ditimbang satu persatu, disemak yang dalam hati, yang kita simpan dendamnya, apa yang tersiratnya, semua akan diselongkar, diselesaikan. Kalau kita ada urusan apa-apa baik dengan binatang, okeylah, dapat pahala daripada situ, baik dengan binatang. Kalau ada urusan buruk dengan binatang, pijak binatang ke, buli ke, bakar ke, tendang ke, sepak ke, maka kalau diperintahkan binatang untuk tuntut balik, dia buat pada kita, kalau diperintahkan, dia berlaku begitu, berlakulah. Dan kalau datang pula binatang kepada kita memberi saksi, saya ni dulu yang dia korbankan saya. Masa korban, sebagaimana disunahkan tiap-tiap tahun korban, dialah saya. Awak yang tahun berapa? Saya yang tahun 1440 Hijrah. Awak yang bila? Saya 1438. Awak yang bila? Ini. Jadi binatang datang. Rasulullah sebutkan, nanti binatang-binatang tu akan datang pada hari kiamat biquruniha wa azlafiha wa syu'uriha. Binatang tu akan datang dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya. Mereka semua berikan persaksian. Saya ni dia sembelih tahun sekian. Maka amalan sembelihan kita tu masuk lagi timbangan. Tanda kita sanggup berkorban. Sebahagian harta kita, Allah bagi harta kita 360 hari setahun. Kita cuma bagi satu kali saja. Satu kali saja, hari raya korban saja. Sekali kita bagi kan. Bukan bagi pada Allah tu dengan maksud bukan Allah perlukan sangat korban kita. Kita yang memerlukan amalan korban kita. Allah tak perlu korban kita. Allah tak perlu korban kita. Allah tak perlu duit tuan-tuan. Allah tak perlu ibadah korban tuan-tuan. Dan Allah tak perlu kepada tuan-tuan. Sebab tuan-tuan ke, kambing ke, lembu ke, duit ke, apa ke, hakikatnya semua Allah yang bagi. Cuma kita diuji saja semangat pengorbanan itulah. Macam Nabi Ibrahim AS, dia korbankan kan. Bila dia korbankan tu, dia korbankan anaknya tu kerana ujian berat dari Allah. Kita tak disuruh korbankan rumah kita tau. Kita tak disuruh korbankan rumah kita untuk hari raya korban. Kita tak disuruh korban kita punya kereta kita. Kita tak disuruh korban duit kita. Simpanan-simpanan kita tak disuruh. Emas gelang kita tak disuruh. Kita hanya diperintah korbankan satu ekor lembu saja. Atau satu bahagian daripada lembu. Kira-kira RM1,000 lah. Ataupun RM1,500 lah kalau seekor kambing. Setahun, RM1,500 je. Kalau boleh pergi jauh-jauh berbelanja beribu-ribu boleh. Tukar handphone boleh, apa semua. Yang Allah suruh kita semua RM1,500 je. RM1,500. Tapi uniknya kita, yang RM1,500 tu kita fikir lama. Lama fikir, teragak-agak lama no. Tapi yang RM2,500 handphone, yang RM3,500 dia tak lama sangat fikir. Tak lama sangat.
Tak lama sangat. Yang kita pergi ke mana-mana belanja besar-besar tu, yang tu tak lama sangat fikir. Dan kita punya usaha untuk kumpulkan duit tu lama. Yang nak pergi jalan apa semua belanja. Tapi usaha nak kumpul duit kepada korban tu, kita selalu cakap, tahun ni belum ada rezeki lah. Padahal kalau bandingan ni, sebab tu kenapa jadi beban? Terasa beban? Memanglah sebab kita akan terasa beban. Sebab tadi kita ada apa tadi? Hawa nafsu kan saya sebut tadi. Amal ibadah tu sebenarnya kalau bandingkan dengan yang ikut yang seronok-seronok, sebenarnya amal ibadah tu taklah berat. Tapi terasa berat kerana hawa nafsu. Kenapa saya semayang saya malas-malas? Sebab hawa nafsu. Cycling boleh, panjat gunung boleh. Ada orang boleh pergi 7 gunung, 7 lautan dia berenang, 7 jenis hutan dia tarah. Dia tarah ke, dia redah ke, dia hiking ke, dia boleh. Tapi kan solat kan rasa berat kan? Sebab sebenarnya bukan sebab apa jasad tak cukup kau kuat ke apa, bukan. Sebab kita hawa nafsu. Sebab tu orang yang kuat, kata Rasulullah, orang yang kuat tu bukan yang bergusti kan. Bukan ikut fizikal. Tapi yang boleh kontrol diri ketika marah. Sebab nafsu lah. Nabi istilah. Jadi melawan hawa nafsu tu adalah kekuatan. Melawan hawa nafsu adalah namanya kekuatan. Sama-sama lah. Saya pun nasihatkan diri saya ni. Supaya saya jangan macam mula-mula teragak tak apa. Tapi lama-lama tahu. Oh jadi kenapa kita belajar ni? Supaya dengan memandang kepada kepentingan beriman hari akhirat, menjadikan kita faham bahawa apa benda yang kita rasa beban amal soleh, sebenarnya dia bukan beban. Ia hanya mula kita lihat beban kerana kita pandang dari kacamata hawa nafsu. Boleh faham? Benda tu ada dulu dalam diri kita. Tapi Ustaz, benda tu susah juga Ustaz bagi orang tak ada duit. Tak, janganlah cerita orang tak ada duit. Ni cerita orang yang ada duit lah. Orang yang tak ada duit tu cerita lain. Kita cerita dengan beriman dengan hari akhirat, penting yang sana membawa kita untuk fahamkan kepada kita ialah benda yang patut kita bawa ke sana, selalunya di dunia, kita rasa beban. Dan kita cakap pada diri kita, yang engkau cakap beban, susah, tak cukup, apa tu semua, sebenarnya bukan beban. Maknanya yang cakap ni iman. Lawan yang cakap awal nafsu tu, cakap dengan dia, sebenarnya engkau merasa ia beban kerana engkau melihat amalan, perbuatan, kerja apa tu semua tu dari kacamata hawa nafsu. Kalau engkau tengok dari kacamata iman dan engkau buang pandangan mengikut kacamata nafsu, maka insya-Allah bukanlah kata langsung tak ada beban, tapi beban tu akan semakin ringan dan kita mula melangkah untuk melaksanakan perkara kebaikan. Sikit-sikitlah, pelan-pelan, tapi bermula dengan faham macam tu dulu. Boleh ni insya-Allah? Sama-sama insya-Allah. Terusnya nanti kita akan dikumpulkan di mahsyar. Kita akan dikumpulkan, dihimpunkan di mahsyar. Mahsyar ni wallahu alam betapa luasnya nanti. Bayangkan dekat situ jin ada, manusia ada. Manusia ni bayangkan sejak daripada zaman apa? Zaman Nabi Adam alaihissalam dikumpulkan semua sekali. Dan pada saat itu kita giliran kita untuk dihisap. Akan dihisap, dihitung pahala dan dosa. Orang kafir tidak memiliki sebarang pahala. Maaf, siapa ada kawan beragama lain daripada agama Islam? Siapa ada kenalan yang lain daripada agama Islam? Mohon maaf. Mohon maaf bukan sebab salah. Bukan kita sebab kita salah, bukan. Mohon maaf kerana mungkin perkataan kita sedikit terus terang. Orang kafir tidak memiliki sebarang pahala. Jadi nak balas apa? Kenapa tak dapat pahala? Dia kan banyak buat baik. Sebab berbuat baik tanpa ada iman, maka dia hanya dibalas baik di dunia. Senang cari kerja, ramai kawan, mudah nak bisnes, dia selalu dibahagiakan, dapat orang, dapat rakan-rakan yang dipercayai, tidak dirompak rumah dia, dia akan dapat kebaikan. Tapi semuanya dengan nilai dunia lah dia dapat. Tapi pahala, jawapannya tidak ada.
Syarat nak dapat pahala ialah mesti register dulu. Mesti register dulu. Register sebagai apa? Register sebagai seorang Muslim. Bermula dekat mana tadi? Mengucap 2 kalimah syahadah. Orang kafir tak ada pahala. Jadi kalau kita ada sayang kawan-kawan kita yang tak beriman, maka sementara dia tu suka kat kita, maknanya suka tu maknanya menyenangi kita dan mempercayai kita, maka kita ajaklah dia masuk ke dalam agama Islam. Saya 3 hari lepas ada satu orang hamba Allah, dia berada di Batam. Batam, duduk di hotel dengan kawan dia lagi seorang, buat apa Google Meet macam ni lah dengan saya. Jadi kawan dia dekat Johor sini, dia tu orangnya dekat Batam. Dia duduk kat hotel. Jadi buat Google Meet macam ni, dia cakap dengan saya, menyatakan hasrat nak dengar tentang apa itu Islam. Dia tidak agama Islam lah, saya tak perlu sebut agama apalah. Tapi oleh kerana dia pernah kerja kat Malaysia, faham bahasa Melayu dan boleh cakap Melayu, boleh cakap Indonesia, maka saya pun ceritalah sebersikit, simple-simple. Esoknya dia mesej saya, dia kata dia nak masuk Islam. Saya kata kalau nak masuk Islam, dengan segera boleh masuk di tempat, sebab dia kenal masjid dekat Batam tu. Boleh ke situlah. Jadi ada saksinya nampak dan sebagainya. Lagi satu, dia memang dia memang kerakyatan Indonesia. Jadi dekat Batam mudahlah. Jadi saya dah beritahu sekian. Lepas tu dia pun setuju. Kemudian dia bolak-balik hati dia. Dia cakap nak masuk, tapi lusanya dia pula cakap dia macam fikir-fikir dulu. Saya pun dah risau juga. Macam mana ni, dia sebenarnya nak masuk ke tak nak masuk ni? Sebab kalau dia nak masuk, kita tak boleh nak paksa. Tapi kalau dia betul nak masuk, kita tak boleh nak tangguh. Kita kesiankan dia sebab kita kenal kawan dia ni. Kenapa? Kita kesiankan kalau dia meninggal, dia tidak memiliki sebarang pahala kebaikan. Kesiankan kat situ. Kalau dia masuk Islam dengan penuh kerelaan hati, senang saja mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian dan kemudian kita boleh apa kita sebut, mula mempelajari ilmu lah. Ilmu iman apa semua kita boleh belajar. Lalu Google Meet sementara sebelum masuk Malaysia ke apa ke, bolehlah belajar kan. Tapi nampak gaya dia macam bolak-balik. Tak apalah. Tapi selepas tu adalah cerita dia. Tapi saya nak cerita tu sebab kesian orang kafir ni dia tak memiliki sebarang pahala. Kita pula yang ada kawan-kawan Kristian, bukan Kristian lah, Kristian ke apa ke agama ke, kalau kita kenal baik dan dia percaya pada kita, belajar. Belajar untuk tanya. Awak ni, you ni, I tengok you bagus, you pun bagus dengan I sejak kerja dulu gini. I cuma nak tanya satu, sepanjang you hidup, ada tak orang ajak you masuk Islam? Kita tak ajak kita masuk Islam atau masuklah ke dalam agama Islam. Mungkin kita rasa macam kekok ke apa kan. Tanya je. Sepanjang you hidup ada ke kawan-kawan kita ke, siapa-siapa ke, your classmate ke, your schoolmate ke, your apa ke, office mate ke yang pernah ajak you masuk Islam? Tanya je. Kalau dia kata, ish, tak pernah. Dia kata, you orang pertama. Kenapa? Dia kata, I pun tak adalah cakap ajak, cuma I tanya saja. You tak pernah fikir ke? Dia so, kita tanya dia lagi. Jangan dia banyak tanya kita, kita tanya dia. You tak pernah fikir ke? Tak adalah, I tak pernah fikir. Oh, kenapa you tak pernah fikir? Contoh gitu kan. Jadi akhirnya mencetuskan soalan. Contohnya. Tu cara kita menyampaikan dengan baik kan. Kemudian di akhirat syafaat Nabi tu ada ya. Siapa yang tak yakin dengan adanya syafaat berbahaya. Sebahagian kelompok di luar ahli sunnah seperti kumpulan Mu'tazilah. Sebahagian orang Mu'tazilah kata syafaat tak ada. Kenapa syafaat tak ada? Sebab dia kata tak aci ya. Orang tu dah jahat, tiba-tiba kat sana Nabi bagi syafaat. Masuk pula syurga, diampunkan oleh Allah. Tak adil kata dia. Yang adil ialah tak ada syafaat. Dia kata yang adil ialah tak ada syafaat. Bila tak ada syafaat, siapa jahat, siapa baik, selesai. Dia fikir gitu. Kita pula punya ahli sunnah punya pendirian, adil tak adil bukan ikut kepala kita. Adil tak adil bukan ikut kita punya sifir. Adil ialah
sesuatu diletakkan pada tempatnya. Tempat yang betul kita nak letak ialah tempat yang Allah tentukan. Apa yang Allah tentukan, maka itulah namanya adil. Sebab dia berhak, dia menguasai segalanya. Baik, ada orang masuk syurga, ada orang Allah tentukan masuk neraka. Itu namanya adil. Kenapa adil? Kalau adakah adil maknanya semuanya masuk syurga? Bukan. Adil ialah apa yang Allah tentukan, maka itulah keadilan. Kerana Allah berhak berbuat apa saja. Jadi bila Allah sediakan syafaat Nabi untuk umatnya, maka itulah yang adil. Itulah adil. Jadi ada yang dapat syafaat dan ada yang tak dapat syafaat. Itulah keadilan Allah. Kenapa pula adil? Sebab Allah berhak berbuat apa saja. Yang kena adil tapi kena semua ada tu, yang kena adil yang macam tu, itu adil kita. Itu pun tak mesti semua sama. Yang penting letak pada tempatnya. Adil bagi Allah ialah dia berhak buat apa saja kepada makhluknya. Itu adil bagi Allah. Adil untuk kita, kita kena bagi sama rata kalau benda yang perlu sama rata, dan kita kena beri sesuai pada tempatnya kalau kita kena beri sesuai pada tempatnya. Contoh ada anak 5 orang, kalau adil makna sama, tak sesuai. Contohnya, semua anak baju saiz L. Adil, tu kan adil. Adil ialah yang besar L, yang kecil S, yang sederhana M, yang SS. Itu situ adil, yang sesuai pada tempatnya. Itu adil dalam urusan itu. Tapi ada juga adil mesti sama. Adil dalam pembahagian harta pusaka pula, hukumnya dari Allah. Lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Itu adil ke? Itulah namanya adil. Adil bukan 2 perempuan 2, lelaki 2. Itu bukan adil. Adil, lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Sebab hukumnya datang dari Allah. Oh, jadi kan maha adil. Ya. Apa maksud Allah maha adil? Allah berhak menentukan apa saja hukum ke atas makhluk-makhluknya. Dia nak bagi 1 ke, dia nak bagi 2 ke, dia nak bagi masuk neraka ke, syurga ke. Maknanya Allah berhak buat apa saja ke atas hambanya. Jadi Allah juga menetapkan adanya syafaat Nabi, maka kita yakin bahawa syafaat Nabi itu benar adanya. Cuma, adakah kita dapat syafaat Nabi? Yang itu yang tak ada jaminan. Jadi oleh kerana tak ada jaminan dari Allah untuk kita dapat ke tidak, maka kita mohonlah. Mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1. Yang kedua, mudah-mudahan dengan sebab kita rajin berselawat, ziarah Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, berakhlak dengan akhlak Nabi, beriman dengan akidah yang dibawa oleh Nabi, insya-Allah mudah-mudahan jalan kita dapat syafaat. Yang ketiga, kalau kita baca doa selepas azan sungguh-sungguh. Lepas dengar azan, baca doa. Masa baca doa tu, sungguh-sungguh. Kenapa sungguh-sungguh? Rasulullah bersabda, "Idza sami'tumun nida", bila kamu dengar azan, "falyaqulu mithla ma yaqulul muadzin", hendaklah kamu jawab sebagaimana apa yang disebut oleh muazzin. "Thumma sallu alayya", kemudian selesai daripada itu, hendaklah kamu berselawat ke atasku. Kemudian Rasulullah bersabda, di sisi Allah, Allah telah sediakan di dalam syurga nanti ada satu tempat nama dia wasilah. Maka saluli al-wasilah, mintalah kepada Allah untukku agar aku ini dapat wasilah. Sebab dalam banyak-banyak makhluk hanya seorang je yang akan dapat. Wa arju an yakuna ana, aku harap mudah-mudahan yang dapat tu aku. Siapa yang mintakan kepada Allah agar aku dapat wasilah, halat lahu syafaati, maka berhaklah dia untuk dapat syafaat aku. Nabi bagi lagi jaluan untuk dapat syafaat. Allah jadikan macam tu. Rasulullah kan menyampaikan, dan Nabi menyampaikan tu perkara yang benar. Kerana Rasulullah utusan Allah. Jadi lepas daripada kita dengar azan, ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Ya Allah, kurniakan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad al-wasilah. Minta sungguh-sungguh. Masa baca tu dari dalam hati baca. Ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah. Mudah-mudahan Allah bagi wasilah tu kepada Nabi. Kita memang optimis orang yang akan dapat tu Nabi. Kerana Rasulullah tu makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Namun,
Oleh kerana Nabi sebutkan penting untuk kita mintakan kepada Allah buat Nabi. Yang pertama tu tanda tawaduk kan. Nabi minta kita doakan untuk dia. Itu kataan tanda tawaduk. Padahal kita punya optimis orang yang akan dapat pastinya siapa? Pastinya Rasulullah kan. Pastinya Rasulullah. Tapi kalau benda yang belum pasti tidak diketahui, Nabi sampaikan sebagaimana apa yang diwahyukan kepada baginda. Tapi tak kisahlah tentang itu. Yang kita kisah ni, kita ni. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi. Jadi, mohon kepada Allah, amalkan sunnah selawat dan berakhlak dengan akhlak Nabi. Dan yang ketiga, baca doa selepas azan dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan esok kita jadi saksi bahawa syafaat Nabi itu adalah benar. Baik, yang terakhir kita tengok sikit. Mizan. Tahu tak mizan apa? Mizan, timbang. Timbang pahala dosa itu benar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat kebaikan walaupun seberat zarrah. Zarrah ni apa yang saya sebutkan dulu? Benda terkecil yang mampu dilihat oleh mata kasar. Apa tu zarrah? Benda terkecil yang mampu dilihat oleh mata kasar. Saya contohkan apa? Kalau kita pasang torchlight, lampu di tengah malam, tiba-tiba kita nampak ada abuk-abuk terbang tu, itu adalah benda kecil. Terkecil yang mampu dilihat oleh mata. Yang lagi kecil banyak lagi. Tapi tu yang terkecil lah. Tapi mampu dilihat oleh mata. Maka kita sebut benda yang terbang-terbang tu, kita panggil dia zarrah. Salah satu makna dia dan saya pakai makna itulah. Zarrah. Jadi zarrah ni kalau timbang tak bergerak. Tapi kalau ada kebaikan seberat zarrah, yarah. Pasti dia akan lihat juga nanti dia punya timbangan, ukuran dan juga dia punya pemberat dia berapa. Tapi siapa yang buat sebanyak mithqala dzarratin syarran, dia buat satu kejahatan. Walaupun sikit, yarah. Nescaya dia akan lihat juga dia punya kesan perbuatan jahat dia tu nanti pada hari akhirat nanti. Semua yang saya cakap ni, kita beriman dengan adanya ia, kita beriman dengan benarnya dia, dan nanti pada satu saat bila berlaku hari kiamat nanti, kita akan menjadi saksi, kita akan lihat dengan mata kepala kita sendirilah lepas kita dibangkitkan. Mudah-mudahan masa sebelum sampai di mizan tu atau selepasnya, menurut sebahagian ulama, kita dapat minum daripada telaga Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat jumpa. Mudah-mudahan Nabi pandang wajah saya. Mudah-mudahan Nabi berkenan untuk memberi syafaat kepada saya. Dan mudah-mudahan Nabi sudi nak cedokkan dan minumkan saya ni dari tangan baginda Nabi SAW. Kalau Nabi minumkan pada saya, legalah saya. Sebab itu kurniaan besar yang Allah berikan kepada Nabi untuk diberikan kepada manusia. Cuma kita dapat tak dapat, kita tak tahu. Kita beriman dengan adanya hari akhirat. Dan kita doa mudah-mudahan kita selamatlah dalam urusan kita sana. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang, kita nak habiskan sikit lagi. Ada cerita tentang titian sirat, ada kalalib dan sebagainya. Telaga Al-Kautsar, Nahrun a'tanihi Rabbi. Akan ada telaga Kautsar. Sebenarnya dia adalah sungai besar dalam syurga. Fil jannah, Rasulullah bersabda, dia ada banyak bekas-bekas dia. Titian sirat, masuk syurga, bawahnya api neraka, ada yang jatuh, ada yang terbang, ada yang terencot-encot, ada yang merangkak, ada yang macam-macam cara jalan lah, macam-macam cara bergerak lah dekat atas titian sirat tu. Dipanggil titi. Dipanggil titi. Titi ataupun kita sebut sirat lah. Beriman macam mana, para nabi macam mana. Yang ini insyaAllah kita akan lihat dalam pertemuan akan datang. Dan last kali kita akan pergi qada dan qadar. Ni cerita ni. Kalau perbuatan hamba macam mana? Kalau ada amalan jahat macam mana? Nombor satu dengan ilmu Allah, dua kuasa Allah, ketiga kehendak Allah. Ni saya nak semua jangan terlepas dalam bab qada dan qadar. Dalam kita tak sihat, dalam kita duduk di hospital ke, di rumah ke, apa ke, iman dengan qada dan qadar ni sangat penting supaya jangan bagi peluang. Bisikan syaitan kau ganggu hati kita. Jangan bagi peluang. Bisikan hawa nafsu tu dia kacau tumpuan kita.
Kita tengah sakit, dah lah terbaring kat hospital. Na'udzubillah, mudah-mudahan semua sihat. Tapi kita tak nak berlaku, syaitan bisik kat kita. Kau tahu tak, engkau jadi orang baik selama ni, kau tengok apa Allah buat kat engkau. Nampak? Kau ingat Allah kasih kat engkau. Macam mana engkau sekarang gini. Benda tu datang. Kita mula sorang-sorang masa tu, tak ada siapa-siapa. Kita ke hospital sorang-sorang, kita menyesali yang itu, kita rasa marah pada sini, kita rasa tak suka benda ni, kita rasa kenapa aku yang kena macam ni, kenapa gini-gini. Nanti benda tu dia jahat, dia datang. Dan saya pun mungkin akan alami yang sama. Dan saat yang paling kita risau bila benda tu datang ketika sakaratul maut. Jadi sebab hawin alaina sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan kami ketika mana urusan sakaratul maut tu. Mudahkan kami. Ini maksud dalam doa kan. Allahumma hawin alaina sakaratul maut. Mudahkan kami. Jadi kepada semua, insya-Allah kita akan lihat nanti perkara ni dan kita akan pelan-pelan jalan untuk kita selesaikan. Mungkin lagi 2 kali pertemuan selesailah sampai bawah ni ada sikit. Al-Kautsar, apa makna Al-Kautsar ni? Mal Kautsar, apa itu Kautsar wahai Rasulullah? Nahrun, satu sungai, fil jannah a'tanihi rabbi. Lahu wa asyaddu bayadan minal laban. Warnanya lebih putih dari susu, wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Fihi tuyurun a'naquha ka'analil jazar. Jadi ada burung-burung, ada bekas-bekas yang cantik lah dalam syurga. Kautsar, ada cerita dalam syurga, telaga haud, antara selepas mizan dengan sebelum mizan. Tak apa, nanti insya-Allah kita akan cerita. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Dengan itu, mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu dan penghayatan kita. Mudah-mudahan matlamat kita adalah akhirat. Sekian dahulu, saya serahkan dan kembalikan semula kepada pengacara majlis. Terima kasih Ustaz. Ada nak buka soalan tak Ustaz? Boleh? 1, 2 soalan. Ada? Oh ya, apa? Boleh ke buka soalan 1, 2? Okey. Apa ceritanya? Silakan siapa-siapa yang nak bertanya soalan ke apa ke, kita bagi masa sikit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya ni, kata tadi telaga Al-Kautsar tu, kata tu kita amal baca semua inna ataina ke Kautsar tu, jadi betul tak esok jadi amalan molek kita? Mai sunat maksudnya, masa sunat terbaca inna ataina dengan kul huwallah. Molek tak? Amalan Boleh. Betul. Sangat bagus. Bacalah. Inna a'tainakal kautsar. Asal makna dia, sesungguhnya kami, yakni Allah, telah kurniakan kepada engkau, wahai Muhammad, Al-Kautsar. Nabi masa dapat surah tu, Nabi tersenyum. Bila Nabi tersenyum, lalu Rasulullah, ada satu riwayat, Nabi tanya, adakah kamu tahu apa itu Al-Kautsar? Sahabat sebahagian, riwayat lain daripada hadis ni, sahabat Nabi kata, Allah dengan Rasul lebih tahu. Jadi Nabi bersabda, satu sungai dalam syurga Allah bagi aku. Dia punya putih dia lebih putih dari susu. Dia punya sedapnya, manisnya lebih sedap daripada madu. Jadi kalau kita baca, mohon kepada Allah, mudah-mudahan tempat tersebut kita adalah orang yang dapat minum darinya juga nanti. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam. Okey Ustaz. Jadilah ni kan jadi nanti nak baca kata molek kuli. Tiba-tiba jadi nak baca inna ataina. Boleh. Baca. Ni anak kuliah ayuhal kafirun. Kalau saya nak jadi dengan sendiri dah. Boleh. Boleh lah. Okey, terima kasih. Majah, silakan Majah. Majah nak tanya apa? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Majah nak tanya ni bukanlah bab yang ni Ustaz, bab lain gini. Ada anak kawan tu kan. Majah tengok dia pakai apa yang itulah, pakai tattoo ke apa, pakai kat badan dia kan banyak. Habis tu boleh ke buat sembahyang ke macam mana? Sah ke sembahyang dia? Dia orang Islam kita lah. Itu je Ustaz. Majah nak tanya. Baik. Ada tattoo ke apa macam. Majah pun tak kerti nak sebut. Dia banyaklah kat tangan ada kat. Okey, itu je Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.
pada dasarnya tattoo memang haram, tak boleh, berdosa. Kalau dia buat tu pada bukan anggota wuduk, maka anggota wuduk dia selesailah. Tapi anggota yang lain bukan anggota wuduk nanti melibatkan kepada mandi wajib. Macam mana? Jadi sekarang ni ceritanya sekiranya pula dia belum lagi bertaubat, merasa perbuatan tu dia masih nak buat dan dia belum bertaubat. Bertaubat ada 3 syarat. Menyesal benda yang dia dah buat, berhenti daripada buat lagi dan berazam tak akan buat lagi. Tapi mesti nombor 4 tambahan, kalau mengambil hak orang lain kena pulangkan. Kalau solat ditinggalkan kena qada. Kalau ada hutang kena bayar. Sekarang ada tattoo, pada asal hukumnya kena buang. Tapi kalau buang itu mendatangkan mudarat, bahaya pada kesihatan, menurut doktor, bukan menurut dia lah. Menurut doktor, kalau jenis macam ni akan menyebabkan kanser kulit atau kudis berterusan atau kecederaan yang lama atau apa-apa-apa, maka sebahagian ulama mengatakan tak mengapa kalau dia tidak membuangnya, tapi dia kena bertaubat bersungguh-sungguhlah kepada Allah. Bertaubat. Sebab tu bila tak boleh buang, ada sebahagian orang yang kadang masih lagi bertatu tapi tak boleh nak buang. Sebab saya pun tak tahu beberapa jenis kategori tatu, kedalaman, cocokan dan suntikan yang dia buat tu dan ketahanan berapa lama tahun, saya tak berapa tahu sangat. Tapi pada asalnya, dasarnya tatu tu sebenarnya perkara yang tidak dibolehkan je lah oleh syarak. Jadi cara dia macam mana? Kita kalau anak jiran kita ke anak kawan kita, kalau kita tak kenal memang kita tak tahulah sama ada dia buat tu kerana dia memang nak buat ataupun dia itu dulu lama dia buat masa dia jahiliah ke apa ke, tapi sekarang dia dah bertaubat, kita memang tak tahu. Jadi cuma kita tahu hukum dia haram, tak boleh saja. Setakat yang itulah. Tapi kalau orangnya memang nak rujuk pada kita, kita katalah cari usaha kalau boleh dibuang. Kalau menurut doktor berbahaya, memudaratkan kalau buang, maka tak perlu. Tapi mesti kekalkan konsisten taubat kepada Allah, menyatakan penyesalan dan jangan pula berbangga-bangga dengan apa yang sudah ada lah secara tatu tu. Kalau berbangga-bangga itu tidak menunjukkan penyesalan, maka taubatnya tak diterima. Jadi dia kena hati-hati kalau begitu. Mungkin orang tu, dulu saya pergi ke Singapura, saya pergi ke masjid tentera, masjid atau bukit kawan saya, dia jadi pengajar kat situ. Masa dia buat program remaja, mudik ke asal ke gitulah, mudik ke, dia ada istilah program dia. Dia panggil budak-budak remaja. Masa saya datang kat sana tu, saya jumpa hampir semua remaja yang saya jumpa lah, bukan remaja di sana. Remaja kat sana yang datang program tu, hampir semua berani saya katakan ada tattoo. Hampir semua. Saya tak jumpa lagi yang kat situ dalam 60-70 orang, saya tak jumpa yang tak ada tattoo. Yang saya jumpa lah, semua ada tattoo. Jadi diorang ni baru nak dekat dengan agama, baru nak belajar balik, ada umur 16-17, baru nak ajar wuduk, baru nak belajar syahadah. Ditarik oleh kawan saya yang kira macam orang muda yang boleh tarik orang muda ni. Jadi nampaklah kaki ada tatu, ada tatu sembunyi kat lengan belakang sebab tak nak mak bapak nampak, tapi dia tunjuk ada macam-macam lah. Jadi orang yang macam ni dia dah buat dulu masa umur 13, umur 14. Dia dah buat sendiri diam-diam kat sekolah, dekat lepas habis sekolah ke apa, tapi bila dah umur 17-18 tu dia dah mula tahu benda tu salah rupanya. Dia tak tahu, dia ingat ditiru-tiru. Jadi kalau benda tu memudaratkan, jawapannya tak payahlah dia buang. Tak dipaksakan buang kalau mudarat. Tapi dia mesti kita latih dia dan didik dia supaya dia betul-betul menyesal dan penyesalan dia berterusan lah. Jangan pula nanti bila dia dah menyesal, lepas tu dia berbangga, dia tengok, dia tunjuk, ni dulu aku nakal, ni dulu aku tengok nampak lawa tak tattoo aku. Jadi bukan medan kepada kebanggaan. Wallahu a'lam bissawab. Saya serahkan semula kepada pengacara majlis. Terima kasih Ustaz. Sikit Ustaz. Ustaz yang ajar tadi tu, kitab tadi tu masih ada lagi tak? Ada jual tak? Kitab yang mana ya? Yang Ustaz ajar tadi tu. Yang tadi cuma saya typekan pada PowerPoint saja. Tapi kalau nak nanti saya send dulu WhatsApp, boleh? Kalau ada nanti enggak ya, beritahu ya. Boleh, insyaAllah. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kita tutup majlis ya. Ustaz kan nak pergi masjid. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kuliah asar kita berjalan lancar dengan beriman kepada hari akhirat.
Akhirat itu bermula bagi kita apabila kita mati, bermula dengan alam kubur, azab kubur dan disoali dua malaikat. Jawapan dari soalan dua malaikat ini menentukan nasib kita untuk dikenakan azab ataupun tidak. Wallahu alam. Moga kita di dalam rahmat Allah masuk ke kubur sebagai orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Moga kita dilindungi daripada azab kubur. Amin. Kita tangguh pengajian kita Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Segala ilmu yang Ustaz sampaikan ini menjadi ilmu yang manfaat kepada semua jemaah. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua jemaah, terima kasih Gema Nur Iman. Saya mewakili Gema Nur Iman, mohon maaf andai ada sebarang kekurangan dalam majlis ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup, tazwid kafarah dan soal as. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Alhamdulillah.